Jelaskan proses atau prosedur pendaftaran sesebuah perniagaan, milikan tunggal ataupun perkongsian. Okey, ingat, untuk proses pendaftaran ni kita ada 5 langkah. Okey, 5 prosedur. So, yang pertama sekali membuat pendaftaran carian nama. Okey, yang kedua membuat permohonan pendaftaran perniagaan. Ingat, dalam kurungan borang A ya. Yang ketiga, menghantar borang A kepada pendaftar perniagaan SSM huruf besar. Dan yang keempat, langkah yang keempat membuat pembayaran yuran pendaftaran. Okey, untuk yuran pendaftaran ni RM30 untuk nama sendiri ya, biasanya milikan tunggal. RM60 ni biasanya nama trading ya, nama perniagaan yang melibatkan perkongsian. Dan seterusnya, langkah yang kelima, perniagaan mendapat sijil pendaftaran ataupun borang D ya. Baik, untuk kelebihan dan kelemahan milikan tunggal, selalunya dalam pemeriksaan SPM kertas 2, soalan yang diberikan adalah berdasarkan situasi dan tidak secara langsung. Sebagai contoh, mengapakah Puan Aminah lebih suka memilih perniagaan milikan tunggal berbanding perkongsian? Ini contoh berdasarkan situasi. Jadi calon di sini boleh memberikan jawapan kelebihan perniagaan milikan tunggal. Jadi di sini calon boleh bagi kelebihan milikan tunggal. Bagi kata kunci, mudah ditubuhkan, modal yang kecil. Yang ketiga, bebas membuat keputusan. Seterusnya, beban cukai rendah, mudah diurus dan sebagainya lah. Baik, sebaliknya untuk kelemahan milikan tunggal, ini pun sama. Soalan selalunya tidak secara langsung dan juga biasanya berdasarkan situasi lah. Contohnya tadi kita ambil semula soalan tadi, mengapakah Puan Aminah lebih suka memilih perkongsian berbanding dengan milikan tunggal? So di sini calon boleh memberikan kelemahan milikan tunggal ataupun kelebihan perkongsian. Jadi kita boleh masukkan kelemahan milikan tunggal yang sesuai lah berbanding dengan perkongsian. Contohnya, sukar mengembangkan perniagaan jika milikan tunggal. Dan jika milikan tunggal juga menanggung semua kerugian seorang diri, kurang pengalaman dan mungkin beban kerja yang banyak. Nyatakan ciri-ciri perkongsian biasa. Di sini kita lihat banyak ciri-ciri perkongsian biasa ini. Sudah pasti yang pertama sekali, kerjasama di antara 2 paling minimum hingga 20 orang maksimum untuk perniagaan perkongsian. Yang kedua, sudah pasti perlu didaftarkan di SSM dan berdasarkan Akta Perkongsian 1961. Jadi bila sebut perkongsian, sudah pasti perlu menandatangani kontrak perjanjian. Jadi bila berkongsi perniagaan ni, sudah pasti dia akan berkongsi keuntungan, berkongsi kepakaran, berkongsi pengetahuan dan pengalaman, dan sudah pasti juga berkongsi pendapat, menerima keputusan pihak ketiga. Dan untuk perniagaan ni menanggung liability tidak terhad. Ingat calon, ingat menanggung liability tidak terhad. Baik, seterusnya kelebihan dan kelemahan perkongsian. Untuk yang ini sama juga seperti sebelum ni, kelebihan dan kelemahan milikan tunggal, yaitu soalan yang diberikan tidak secara langsung dan biasanya berdasarkan situasi yang diberi. Sebagai contoh, Puan Aminah lebih suka memilih perkongsian berbanding milikan tunggal. Jadi di sini calon kena memberikan kelebihan perniagaan perkongsian. Seperti yang pertama, modal semakin bertambah atau semakin besar. Yang kedua, dapat berkongsi kepakaran, pengalaman, kemahiran dan sebagainya.
Oke, dan seterusnya mungkin dapat berkongsi ataupun menanggung kerugian bersama-sama. Terangkan ciri-ciri perkongsian liability terhad atau PLT. Oke, untuk kata tugas terangkan, calon kena memberikan fakta dan huraian. Jadi fakta di sini kita ada 3 fakta utama. PLT, yang pertama liability terhad. Jadi huraian di sini, menanggung setakat menanggung hutang setakat modal yang dilaporkan. Kemudian fakta yang kedua, entiti berasingan. Bila sebut entiti berasingan, ingat tentang menggunakan ataupun mempunyai undang-undang yang berasingan. Dan seterusnya yang ketiga, hayat berterusan. Ingat bila hayat berterusan, kata kunci di sini huraian dia ialah tetap kekal walaupun ada perubahan. Persamaan syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad, ada 4 kata kunci yang penting di sini, yaitu persamaan di antara dua-dua syarikat. Yang pertama, modal menerusi terbitan saham atau share. Yang kedua, menanggung liability terhad. Persamaan yang ketiga, jangka hayat perniagaan kekal panjang atau berterusan. Dan seterusnya yang keempat, persamaan dia yaitu keuntungan diagihkan melalui bentuk dividen.